Name you okay? Yeah. Come together. Okay. One. I tekan live. We wait for 5 seconds, right? 1, 2, 3. Selamat sejahtera kepada semua penonton sihat di Ramadan bersama Sunway Medical Center Velocity. Hari ini kita bersama dengan Dr. Fiona Chew Lee Min, pakar oftalmologi Sunway Medical Center Velocity. Baiklah doktor, seperti yang kita sedia maklum, berpuasa memberi banyak kesan kepada tubuh badan manusia. Kami berasa tertarik dengan topik pada hari ini iaitu penjagaan mata semasa Ramadan. Okay, salam sejahtera. Saya Dr. Fiona. Hari ini saya akan membincangkan penjagaan mata semasa Ramadan. Semasa berpuasa, memang badan kita akan mengalami beberapa perubahan kerana kita tak boleh makan atau minum sekurang-kurangnya untuk 12 sampai 17 jam sehari untuk masa sebulan. Selain berasa dahaga dan letih, memang mata kita pun mengalami perubahan. So, pertama sekali, saya ingin cakap tentang penggunaan ubat mata dan appointment kad klinik mata. Dah dekat bulan puasa, banyak pesakit bagi tahu saya, "Oh doktor, saya takut untuk guna ubat mata kerana takut batal puasa." Dan saya pun tak nak datang klinik mata kerana takut untuk letak ubat mata. Sebenarnya, perkara ni tidak benar. Kalau kita ikut panduan daripada Jabatan Kemajuan Islam atau JAKIM dan panduan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM, memang penggunaan ubat mata tidak akan membatalkan puasa. Janji dia tak lepas ke gendang telinga. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk letak ubat mata dan jangan lupa untuk datang untuk temujanji klinik mata. Selain itu, ada setengah pesakit yang memang memerlukan pemantauan yang ketat untuk kondisi mata mereka. Misalnya pesakit yang mempunyai pendarahan dalam mata atau penyakit glaukoma atau pesakit yang baru saja membuat pembedahan mata. Kalau mereka tidak datang, memang kesan dia akan teruk terhadap mata mereka. Okey. Baik doktor. Okey, saya nak tanya satu soalan lah. Macam mana kita nak kurangkan risiko ubat mata tu termasuk ke dalam tekak kita? Itu soalan baguslah. So, kalau nak kurangkan risiko ubat mata untuk kurang masuk tekak, senang saja. Ada satu teknik yang saya boleh tunjukkan. Pertama sekali, kita titis ubat sekarang. Okey, saya tunjuklah. First of all, kita buka ubat mata ni dulu. Lepas tu, boleh nampak tak mata saya? Lepas tu, kita titis ubat. Okey? Lepas ubat dah titis, terus kita guna dua-dua jari kita, jari telunjuk untuk tekan bahagian kat sini dan tutup mata kita. Kita buat ni untuk 1 minit. Kalau kita buat teknik macam tu, dia ada 2 kebaikan. Nombor 1, dia akan meninggikan penyerapan ubat ke dalam mata. Kedua, dia akan kurangkan risiko ubat mata untuk masuk ke tekak mata. Dan kalau pesakit pergi pun ke klinik mata dan kalau mereka nak letak ubat, kita pun juga kena nasihat mereka, nasihat pesakit untuk buat teknik sebegini. Okey. Baik doktor. Soalan seterusnya, saya tertanya-tanyalah kalau macam mana dengan pesakit glaukoma dan dia kena guna ubat mata 3 kali sehari. Bolehkah dia guna ubat itu sebelum dan selepas berpuasa? Okey, sebenarnya untuk pesakit glaukoma yang saya sudah terangkan, kita tak perlu risau untuk guna ubat semasa puasa. Tapi kalau betul-betul tak nak guna ubat masa sahur dan iftar saja, then kita boleh berbincang dengan doktor mata kita untuk tanya mereka ada tak ubat mungkin combination atau ubat kombinasi yang boleh digunakan hanya mungkin 2 kali sehari atau sehari sekali saja. That means mungkin perlu tukar ubat lah pada masa tu. Tapi jangan sesekali lupa untuk letak ubat mata. Okey. Macam mana pula dengan strok mata? Boleh doktor terangkan sedikit mengenai strok mata? Okey, sebelum saya terangkan tentang strok mata, saya kena bagi tahulah kalau pesakit yang ada kencing manis ke atau darah tinggi, mereka lebih berisiko untuk mendapat strok mata semasa bulan puasa. Dan pertama sekali kita nak bincangkan apakah strok di mata. Strok di mata
lain sikit daripada strok di badan. Strok bermakna bahawa darah tak sampai kepada organ. That means darah tak sampai kepada mata. Oleh sebab itu, oksigen tak sampai kepada mata. Lepas tu, sel saraf mata akan mati disebabkan kekurangan oksigen dan mata tidak berfungsi. So, untuk pesakit kencing manis, semasa berpuasa, memang paras gula dalam badan akan naik dan turun. Oleh sebab itu, tak stabil. Okey? Lepas itu juga kita kurang minum air dan kandungan zat galian dan garam pun bertukar. Oleh sebab itu pengaliran darah dalam mata kurang lancar dan boleh menyebabkan strok mata. Selain itu, terutamanya untuk pesakit kencing manis, mata mereka senang berdarah. Mari saya tunjuk example, okey? Saya tunjuk satu contoh. Ini adalah bola mata kita. Bukan kita punya mata lah, tapi model sajalah. Tapi nampak tak semua garis ni yang merah dan biru semua ni? Ini menunjukkan saluran darah kat mata. Pesakit yang ada kencing manis disebabkan tahap kencing manis yang tidak stabil, sometimes saluran darah ni senang berdarah. That means darah akan senang meresap keluar. Kalau pendarahan dia sikit saja, mungkin hanya akan nampak bintik-bintik kecil darah saja. Itu okey. Kalau kita boleh detect pada masa tu, ada rawatannya. Dan je saya kata pendarahan lebih teruk, mungkin pendarahan itu akan menutup bahagian urat mata yang berfungsi untuk kita nampak terang. Okey, kerana kat mata memang kita ada tempat tu kita nampak terang. Tapi kalau ada kencing manis dan darah tu tutup tempat tu, memang pesakit itu tak nampak. Kalau pendarahan itu lebih teruk lagi, mungkin darah itu tutup semua urat kat mata. Pada masa tu memang lambatlah dan pesakit memang kurang nampak dan susah nampak. So oleh sebab itu, kalau ada masalah kencing manis dan kalau tiba-tiba perasan mungkin macam ada bintik melayang kat mata atau nampak macam tempat tak nampak terang atau tiba-tiba kabur, jangan lupa untuk berjumpa dengan pakar mata untuk pastikan tak ada pendarahan yang perlu dirawat di mata. Okay, baik doktor, kita ada satu soalan saya tengok ni berkenaan dengan strok mata. Dia tanya macam mana saya boleh tahu sama ada mata saya berdarah ataupun mengalami strok mata. Okey, kalau mata berdarah, kita senang sajalah. Kita akan nampak mungkin bintik-bintik kat mata, melayang kat mata ke, atau mungkin macam nyamuk terbang kat mata, atau penglihatan kurang jelas. Untuk strok mata biasanya kita tak akan rasa sakit kerana memang bukan macam rasa sakit lah, tapi kita akan perasan tiba-tiba tak nampak kat mata tu. Masa itu jangan nak tunggu kata I nak tunggu besok lah, I nak tunggu lepas buka puasa lah, tunggu beberapa hari. Kerana kalau memang tiba-tiba penglihatan menjadi kabur, terus datang kepada doktor mata kerana rawatan yang awal akan membantu untuk dalam proses untuk mata sembuh. Okey, terima kasih doktor. Jadi mungkin doktor boleh sentuh sedikit mengenai rabun mata semasa berpuasa. Boleh doktor huraikan tak? Boleh. Ada setengah orang kata, dalam puasa rabun mata mungkin berubahlah. So kalau kita mengikut kajian, memang kalau kita check lah rabun mata orang yang berpuasa berbanding dengan orang yang tak puasa, sememangnya rabun mata tak berubah banyak, tak kira rabun jauh ke rabun dekat. Akan tetapi pesakit yang berpuasa memang akan mengalami mata kering. Kenapa mata kering? Senang saja, kita kurang minum. Lepas tu kandungan zat galian dan garam dalam darah pun akan berubah. Kerana masa berpuasa kurang je, tapi masa tak puasa tinggi kandungan dia. Oleh disebabkan perubahan-perubahan ini, memang mata lebih kering. So, kalau nak cek cermin mata, memang perlu letak ubat pelembab mata sebelum cek cermin mata untuk memastikan bahawa power yang dicek itu memang tepat. Okey. Baik doktor, kita ada lagi satu soalan ni saya tengok penonton tanya. Hello doktor, kalau saya kena menjalani pembedahan mata, boleh batal ke puasa saya? Boleh Itu doktor jawab? okey. Untuk soalan tersebut, kita kena tengoklah. Kalau pembedahan itu dibuat dengan bius setempat, bermakna kita hanya injek kat satu tempat saja, memang tak batal puasa. Tapi kalau pembedahan itu
kita kena buat ubat bius sepenuh badan, bermakna kena masuk tube lah, kena gas kena masuk badan, itu memang confirm batal puasa lah. Tapi batal ke tak batal puasa, paling penting kita kena tengok kondisi atau penyakit yang sedang dirawat. Sekiranya pesakit mempunyai selaput yang tebal, langsung tak nampak, atau mereka mempunyai pendarahan kat mata yang perlu dirawat dengan cepat, atau glaukoma yang teruk, paling penting adalah untuk jangan menangguh pembedahan tersebut kerana mata kita memang macam saraf, dia amat sensitif. Kalau kita rawat, keputusan dia bagus. Kalau kita tak rawat, kalau kita lambat merawat selaput ke, pendarahan ke atau glaukoma ke, memang keputusan dia memang teruk dan akan memudaratkan penglihatan kita untuk selama-lamanya. Okey, terima kasih doktor di atas kongsian. Kita sudah hampir ke penghujung rancangan. Mungkin Dr. Fiona boleh kongsikan sedikit tips ataupun nasihat kepada para penonton kita mengenai dengan berpuasa ke ataupun mengenai dengan penjagaan mata, tentang apa-apa saja yang doktor ingin kongsikan kepada penonton kita. Okey, tips saya senang saja. Nombor 1, ubat titis mata tidak akan membatalkan puasa. Dan kalau pesakit ikut tips teknik macam mana untuk letak ubat mata, memang tak ada jadi soalan batal ke tak batal puasa lah. Nombor 2, ingat untuk datang kepada appointment untuk appointment kat klinik mata, kerana pantauan yang kerap akan memastikan mata tak ada masalah. Dan nombor 3, kalau pembedahan itu dah menggunakan bius setempat, memang kebiasaannya puasa tak batal lah. Okey. Terima kasih doktor di atas perkongsian pada hari ini. Kita sudah ke penghujung rancangan. Kita akan berjumpa lagi dalam rancangan FB Live Sihat di Ramadan bersama Sunway Medical Center Velocity pada masa akan datang. Terima kasih Dr. Fiona. Terima kasih. Oh ya, dan kalau ada apa-apa soalan, para penonton bolehlah bertanya soalan kat Facebook saya. Okey? Boleh doktor kongsikan Facebook Dr. Fiona? Facebook saya senang je. Nama saya je, Dr. Fiona Chu Lee Min. Memang Google je akan dapat je. Okey? Okey, terima kasih doktor. Sama-sama.